Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Cikgu Linda akan berkongsi pula cara-cara untuk menjawab isi tersirat rumusan SPM. Isi tersirat rumusan SPM adalah sangat penting kerana dia membawa 4 markah. Jadi sekejap lagi saksikan bagaimana Cikgu Linda akan berkongsi langkah demi langkah untuk menjawab isi tersirat rumusan dengan betul dan tepat. Jadi mari kita saksikan. Isi tersirat rumusan ini ialah isi yang pelajar perlu fikirkan sendiri. Apabila pelajar perlu fikirkan sendiri, bermaksud ini ialah soalan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu berdasarkan perkara kedua dalam tajuk yang diberi. Jadi mari kita lihat bagaimana pelajar boleh menjawab soalan isi tersirat ini dengan betul dan tepat. Jadi di sini Cikgu Linda akan perkenalkan teknik mudah menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu isi tersirat dengan menggunakan teknik BASUD. BASUD ini ialah akronim, iaitu B untuk baca, A untuk analisis, SU untuk subjek, T untuk tema. Mari kita pergi satu demi satu akronim ini. Baiklah, kita pergi kepada B, iaitu baca dan fahami soalan yang diberikan, iaitu pelajar harus faham apakah kehendak soalan. Apabila sudah baca, maka pelajar haruslah menganalisis soalan dengan teliti. Iaitu caranya adalah cari kata kunci arahan soalan. Contohnya, kata kunci arahan soalan ialah langkah, cara, kesan, implikasi, punca, faktor, tanggungjawab, peranan, kepentingan dan manfaat. Jadi apabila pelajar dah jumpa kata kunci arahan soalan, pelajar kena bertanya kepada diri sendiri. Contohnya lah, kalau arahan soalan tanya langkah lah. Jadi pelajar harus bertanya kepada diri sendiri, nak langkah banyak pihak ke satu pihak? Apabila pelajar berfikir nak langkah banyak pihak ataupun satu pihak, maka pelajar sedang menentukan subjek, iaitu SU. Tentukan soalan berbentuk banyak pihak ataupun satu pihak untuk menentukan subjek. Siapakah subjek ini? Apakah subjek ini? Subjek ialah pelaku ataupun siapa ataupun kata nama dalam jawapan anda. Baiklah, bagaimana nak menentukan subjek banyak pihak satu pihak, iaitu kata nama? Kita menggunakan teknik pelbagai dimensi, iaitu banyak pihak ni pelbagai dimensi, iaitu dimensi saya, keluarga, masyarakat, sekolah, kerajaan, media massa dan antarabangsa. Jadi saya inilah contohnya saya. Okey, kalau keluarga inilah contoh dalam dimensi keluarga. Kalau masyarakat inilah contohnya dalam dimensi masyarakat. Kalau sekolah inilah contohnya dalam dimensi sekolah. Seterusnya, seandainya kerajaan, ini ialah contohnya dalam dimensi kerajaan. Seterusnya media massa, ini ialah contoh kalau dimensi media massa. Seterusnya dimensi antarabangsa, iaitu inilah contohnya dimensi antarabangsa. Inilah dinamakan kata nama. Ini jugalah dinamakan subjek. Baiklah, seandainya soalan tanya banyak pihak, inilah jawapannya. Tetapi seandainya soalan tanya satu pihak, andai kata dia tanya langkah ibu bapa ataupun langkah keluarga untuk meningkatkan semangat patriotik. Kita tengok keluarga, maka jawapan kamu bolehlah jawapannya ibu bapa, adik-beradik, abang, kakak ataupun adik. Ataupun nak jawab keluarga saja pun boleh juga, ataupun nak jawab ibu bapa saja boleh juga. Sebab itu dikira satu dimensi. Okey, satu dimensi. Seterusnya kita pergi kepada soalan latihan teknik BASUD, iaitu sekarang bagaimana pelajar nak menentukan subjek. Masih lagi SU, subjek, T belum masuk lagi ya. Jadi sekarang kita tengok soalan. Sila tentukan subjek untuk isi tersirat. Jadi ini soalan SPM 2017. Kita lihat yang berwarna merah ialah soalan isi tersirat. Okey, kita tengok cara-cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari Komsas. Jadi bacalah. Sekarang kita cari kata kunci dan cuba analisis. Kata kunci arahan soalan ialah cara. Jadi pelajar tanya cara-cara banyak pihak ataupun satu pihak. Jadi berdasarkan arahan soalan ni ialah cara satu pihak, iaitu sekolah. Bermaksud subjeknya satu
pihak iaitu sekolah. Kita pergi kepada soalan B iaitu SPM 2018. Usaha untuk mengurangkan masalah pengangguran. Okey, kita tanya pada diri kita. Usaha banyak pihak ke satu pihak kalau di sini? Ada tak dia beritahu usaha yang spesifik di sini? Berbanding di sini ada usaha spesifik, cara spesifik. Kalau di sini tiada usaha yang spesifik, bermaksud ini banyak pihak, iaitu usaha mengurangkan masalah pengangguran, mungkin usaha kerajaan, mungkin usaha media massa. Seterusnya kita pergi kepada soalan C, cara-cara memajukan industri coklat. Kata kunci arahan soalan cara-cara. Okey, cara ni nak banyak pihak ke satu pihak? Kalau dilihat di sini tak menjurus kepada satu pihak, bermaksud nak cara banyak pihak. Okey, jadi isi tersirat ini haruslah ditulis dua isi sahaja. Jadi kalau tadi pelbagai dimensi banyak kan, iaitu diri, keluarga, sekolah, masyarakat, kerajaan, antarabangsa, ada 6. Ada 6 subjek. Jadi kalau nak 2 saja, pilih daripada 6 itu, pilih 2 yang paling kamu yakin. Okey, contohnya kalau cara-cara memajukan industri coklat itu kita boleh kata kerajaan, cara kerajaan, dan kita boleh juga kata cara media massa. Jadi subjeknya sudah terjawab. Seterusnya kita tengok di sini iaitu faedah-faedah industri pelancongan kepada kesihatan negara. Jadi kata kunci ialah faedah. Jadi tanya diri kamu, nak faedah banyak pihak ke satu pihak? Kita lihat betul-betul faedah industri pelancongan kesihatan kepada negara. Kepada negara bermaksud faedah, dia nak faedah kepada negara sahaja. Bermaksud jawapan kamu haruslah faedah kepada negara sahaja. Jadi sekarang inilah cara untuk menentukan subjek. Baiklah, saya sudah menerangkan tentang bagaimana nak mencari subjek dalam ayat isi tersirat. Jadi sebenarnya dalam SPM, kalau subjek saja betul, tetapi kalau jawapan kamu tidak menjurus kepada tema ataupun isu yang sedang dibincangkan, jawapan kamu masih lagi tidak tepat. Jadi bagaimana nak memastikan jawapan kamu tepat walaupun ada subjek yang betul, iaitu caranya kita haruslah tentukan subjek. Jadi tentukan tema. Jadi tentukan tema. Tema petikan. Tema petikan boleh dikenal pasti melalui arahan soalan rumusan. Antara caranya cari perkataan yang paling banyak diulang dalam soalan. Okey, jadi bila kita tengok di sini, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan faedah-faedah pembelajaran komponen sastra dan cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari Komsas. Jadi, manakah perkataan paling banyak diulang? Pastinya Komsas. Jadi jawapannya mesti menjurus kepada Komsas. Okey, ada pelajar mungkin menjawab, cara-cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari Komsas ialah sekolah mengadakan kempen. Sekolah mengadakan kempen, jawapan ini betul tetapi tidak tepat ataupun boleh kita katakan salah kerana tidak menjurus kepada tema iaitu Komsas. Jadi jawapan yang betul, sekolah mengadakan kempen mencintai Komsas, baru betul, mesti menjurus kepada tema ataupun tak sebut perkataan Komsas pun boleh juga yang sebenarnya, ataupun kita kata pihak sekolah haruslah mengadakan pertandingan drama antara kelas. Jadi walaupun tak ada perkataan Komsas, drama itu masih lagi Komsas. Jadi jawapan itu masih lagi betul. Apa-apa pun jawapan haruslah menjurus kepada tema. Baiklah, kita pergi kepada soalan nombor 2 iaitu tema petikan. Ini bila kita baca di sini dua perkataan coklat. Jadi bermaksud temanya ialah coklat. Cara-cara memajukan industri coklat ialah kerajaan mengadakan kempen. Salah. Kerajaan mengadakan kempen kebaikan makan coklat, baru betul. Ataupun kita kata media massa mengiklankan di televisyen. Salah. Media massa mengiklankan khasiat makan coklat di televisyen. Betul lah. Macam itulah caranya. Baiklah, itu sahaja
cara untuk menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi isi tersirat dengan mudah yang sebenarnya dan juga pantas, iaitu kamu ada langkah demi langkah, iaitu langkah pertama baca, langkah kedua analisis, cari kata kunci arahan soalan. Apabila sudah dapat cari kata kunci arahan soalan, tentukan subjeknya pula, subjeknya banyak pihak ataupun satu pihak. Kalau banyak pihak iaitu menggunakan teknik pelbagai dimensi, iaitu saya, keluarga, sekolah, masyarakat, negara ataupun kerajaan dan juga antarabangsa. Seterusnya saya tertinggal iaitu media massa. Kemudian apabila sudah tentukan subjek, pastikan jawapan kamu haruslah menjurus kepada tema yang sedang dibincangkan. Jika jawapan kamu tidak menjurus kepada tema ataupun isu yang sedang dibincangkan, jawapan kamu dikira salah. Jadi semoga dengan perkongsian ini pelajar dapat menjawab soalan isi tersirat dengan betul dan tepat, dan insya-Allah akan dapat membantu pelajar mendapat markah yang penuh, iaitu 4 markah untuk isi tersirat. Okey, baiklah, sekian sahaja penerangan daripada Cikgu Linda. Jadi harapnya dengan perkongsian tadi dapat memberi manfaat kepada semua, dan ingat, teknik basut ini kalau ingin mahir haruslah dibuat berulang kali. Apabila latihan berulang kali, maka kamu akan mahir dan insya-Allah kamu akan dapat 4 markah untuk isi tersirat rumusan. Jadi itu saja, semoga memberi manfaat.